Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nukisina Aisyah binti Ayub 066700 dan rakan-rakan insya-Allah akan membentangkan isu qiraat, kritikan dan jawapan kod kursus QSI 34802 yang bertajuk Ad-Dalil Rabi' hatta Ad-Dalil Ahad Asyara ala anna masdar al-qiraat an-naqlu la ar-rasmu. القرآن هو اللفظ العربي المعجز الموحي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وهو المنقول بالتواتير المكتوب في المصحف المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. وقد عرفه منع القطن بالقول كلام الله المنزل علي محمد المتعبد بتلاوته. Al-Quran adalah lafaz Arab yang bermujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril, dan ia disampaikan secara mutawatir dan ditulis di dalam mushaf. Membacanya adalah ibadah. Ia dimulakan dengan suratul Fatihah dan suratul Nas. والقرآن الكريم هو معجزة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم العظيمة، إذ أعجز العرب أهل الفصاحة بما تضمنه من بلاغة ونظم وبيان وفصاحة وأنباء اللغة وأخبار الأمم السابقة. وقد تحدى الله تعالى به الإنس والجن على أن يأتوا بشيء من مثله، إذ يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Al-Quran adalah mukjizat agung Nabi Muhammad dan di kalangan bangsa Arab. Dan ia adalah yang paling fasih dari segi bicara, penyusunan, keterangan dan kefasihan. Cerita-cerita gaib, cerita tentang umat terdahulu. Allah berkuasa telah mencabar manusia dan jin untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa seperti Al-Quran. Tetapi tiada sesiapa yang mampu menandinginya. Firman Allah Ta'ala, katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berkumpul ataupun berhimpun demi mendatangkan sesuatu yang sebanding dengan Al-Quran, nescaya mereka tidak akan mampu untuk menandinginya. Dan janji Allah untuk memeliharanya. Dan kerana itu Al-Quran tetap terpelihara dan terjamin daripada segala perubahan. Pemeliharaan Al-Quran dalam bentuk teknologi termasuk fizikal, digital serta hafazan menjadi bukti yang kukuh bahawa Al-Quran tetap akan terpelihara daripada segala kesilapan. Ini nescaya benarlah ketetapan Allah Ta'ala, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Seterusnya, bukti keempat bahawa sumber bacaan adalah perpindahan hadis, bukan pada tulisan. Berikut pendapat Goldziher dan golongan etis yang berpegang kepadanya, iaitu asal usul bacaan dalam mushaf kosong daripada titik dan baris. Al-Quran telah dibaca pada zaman yang paling baik, iaitu pada zaman Rasulullah SAW, zaman para sahabat, tabi'in, dengan bacaan dan wajah yang sahih, yang tidak diketuai oleh sesiapa pun, dan tidak diturunkan selain yang diwahyukan daripadanya, dan tidak mutawatir selain daripadanya. Dan pemikiran akal menetapkan bahawa ini tidak benar. Kemudian, tidak benarlah dalam hikmat Allah yang maha bijaksana menyerahkan urusan Al-Quran yang merupakan perlembagaan yang paling agung ini kepada hamba-hambanya. Dan hamba-hambanya membacanya menurut kecenderungan, kehendak, keinginan dan pilihannya. Dan setiap daripada mereka menyatakan dalam skop keupayaannya tentang huraian dan gaya bahasa. Dan sesungguhnya manusia berbeza-beza dalam perkara ini. Katakan ini tidak benar dengan kebijaksanaan orang yang arif, kerana hal ini membawa kepada nas-nas Al-Quran, membawa kepada percanggahan, perselisihan, kegagalan, tidak selari, perubahan dan kesilapan. ثم الدليل الخامس لو كان مبعث اختلاف القراءات وتنوعها خلو المصحف من النقط والشكل وكان كل قارئ يقرأ بقراءة يختارها من تلقاء نفسه. Jika punca perbezaan dan kepelbagaian bacaan adalah bahawa Al-Quran itu kosong daripada titik dan baris, setiap pembaca akan membacanya dengan pilihan mereka sendiri. Terdapat tulisan mungkin milik mereka sendiri dan bukanlah daripada wahyu, lisan dan bacaan daripada Nabi Muhammad SAW. Dan sebahagian daripada Al-Quran menjadi kata-kata manusia dan bukanlah daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya begitu, sifat dan ciri agungnya akan hilang. Ciri-ciri inilah, sedangkan ciri-ciri inilah yang membezakan Al-Quran daripada kitab-kitab yang terdahulu. Ia adalah sungguh istimewa. Dan jika istimewanya hilang, maka akan ada yang mencabar Al-Quran dengan cabaran-cabaran yang mereka sendiri ciptakan. إن القرآن الكريم سجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يبدل في القرآن كلمة بكلمة أو حرف بآخر، وأشار إلى أن هذا التبديل معصية يترتب عليها العقاب الأخروي الشديد. Al-Quran mencatatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk menggantikan ataupun untuk mengubah Al-Quran dengan satu perkataan kepada perkataan yang lain ataupun satu huruf dengan huruf yang lain. Dan hal ini menunjukkan bahawa perbuatan mengubah dan menggantikannya dengan yang lain adalah merupakan satu dosa dan maksiat dan mengakibatkan hukuman yang berat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Yunus, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas dan nyata, berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, bawalah Al-Quran yang lain daripada ini atau tukarkanlah ia. Katakanlah, aku tidak berhak menukarkannya dengan kemahuanku sendiri. Aku hanya tetap menurut apa yang diwahyukan kepadaku sahaja. Sesungguhnya aku takut jika aku menderhaka kepada Tuhanku, aku akan diazab dengan azab yang besar. Dan seterusnya firman Allah lagi dalam surah Haqqah, dan kalaulah Nabi Muhammad mengadakan sebahagian perkataan atas nama kami secara dusta ataupun rekaan semata-mata, sudah tentu kami akan menyentapnya serta-merta dengan kekuasaan kami. Kemudian sudah tentu kami akan memutuskan pembuluh jantungnya supaya ia mati dengan serta-merta. Surah Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. الدليل السابع إن الله تعالى وعد بحفظ كتابه من أن تمتد إليه يد العبث والتحريف التي امتدت إلى ما سبقت من الكتاب السماوية. فقال تعالى في سورة الهجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji untuk menjaga kitabnya daripada tangan godaan dan pencemaran yang telah menyelusuri kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan dari langit. Dan sebagaimana yang dinyatakan di dalam surah Al-Hijr ayat ke-9 yang bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikir iaitu Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam surah Al-Fussilat ayat 41 dan 42 yang bermaksud, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, tidak datang kepadanya dusta dari depan maupun dari belakang, dan diturunkan oleh Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji.
ولا شك أن قراءتي بالرأي والاختيار تفضي من قريب أو من بعيد إلى تعريض نصوصه للتغيير والتصحيف، وذلك ينافي الوعد يحفظه ووصفه بأنه لا يأتيه البطل من بين يديه ولا من خلفه. Maka tiada keraguan bahawa membaca kitabnya dengan pemahaman dan pilihan sendiri dapat membawa kepada pindaan dan penyimpangan yang bertentangan dengan janjinya untuk menjaganya dan menjelaskan bahawa tidak datang kepadanya dusta dari depan maupun dari belakangnya. الدليل الثامن ثبتا ثبوتا قطعا لا يدع مجالا لشك أو ربية أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن مصدرهم في حفظ القرآن بقراءته وروايته الأخذ من المصحف لأنه لم يكن وجد بعده، إنما كان مصدرهم في حفظه السماع من صلى الله عليه وسلم والتلقي منه والأخذ عنه ومشافهتهم بالقرآن مباشرة مع حرصهم الحرص كل الحرص على حفظه وضبط كل ما يسمعون في صدورهم وانتقاشه على صفحات، ولذلك مدحوا بأن جيلهم في صدورهم، يعني أنهم يستظهرون ويحفظونه عن ظهر قلبي. وفي هذا إشارة إلى أن أهل الكتاب لا يمكنهم أن يقرأوا إلا في الكتاب من غير حفظ قلوبهم ولا istizhar. Secara pastinya dapat disahkan bahawa para sahabat bukanlah mengambil sumber hafalan Al-Quran dari mushaf kerana mushaf itu belum wujud pada masa itu. Dan sumber hafalan mereka adalah melalui pendengaran daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka menerima ajaran daripadanya dan mengambil ilmu daripadanya. Dan sahabat menghafal Al-Quran dengan mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Dan dengan tekad yang tinggi untuk menghafal dan memahami setiap ayat yang mereka dengar dengan hati mereka. Para sahabat sangat berusaha untuk menjaga dan mengingat dengan baik setiap apa yang mereka dengar dan mengulangnya di dalam hati mereka. Dengan itu, mereka dipuji dengan perkataan bahawa kami adalah generasi yang hati kami hafalinya. Yang bermaksud mereka memahami dan mengingati Al-Quran dari dalam hati mereka. Ini menunjukkan bahawa orang-orang ahli kitab tidak dapat membaca kecuali dari kitab tanpa menghafal atau memahami secara mendalam. الدليل التاسع أن من عرف أهل الصحابة ومحبتهم لدينهم وتقديسهم الذي يعتقدون فيه أنه مجمع شريعتهم منات لكتاب وبهم سعادتهم ومعجزة نبيهم، تلك العقيدة التي هونت عليهم مفارقة أوطانهم وأبنائهم والخروج عن أموالهم ورفيع جاههم، بل كان ذلك التقديس يهون على بيع نفوسهم وأرواحهم دفاعا عنه ذودا عن حياده. Orang yang mengenali keadaan para sahabat, kasih sayang mereka terhadap agama dan penghormatan mereka terhadap kitab yang mereka percayai sebagai sumber hukum agama mereka serta kebahagiaan dan mukjizat Nabi mereka yang memudahkan bagi mereka untuk meninggalkan tanah air, anak-anak mereka, harta benda dan kedudukan yang tinggi. Bahkan, penghormatan ini memudahkan bagi mereka untuk menjual diri dan jiwa mereka sebagai bentuk pembelaan terhadap agama dan perlindungan terhadap kehormatan mereka. Maka, sesungguhnya bagi sesiapa yang mengenali keadaan para sahabat ini, tidak ada keraguan sedikit pun bahawa mereka berpegang teguh kepada keyakinan dengan keyakinan yang kukuh bahawa kitab ini adalah wahyu yang datang daripada Allah yang Maha Mulia tanpa campur tangan sesiapa pun dari manusia dalam pelbagai bentuk cara. Dan jika mereka merasakan bahawa sesiapa telah mencampuri kitab ini dari mana-mana sudut pandang dengan penambahan atau pengurangan ataupun menyebut atau menghapuskan atau meletakkan kata-kata di tempat lain atau huruf lain di tempat lain, maka itu akan mengeksposkan kepada pandangan dan pendapat yang berbeza dengan doktrin yang berbeza-beza. Dan dengan hal ini mereka tidak merelakan jiwa mereka mengikuti sesuatu yang tidak konsisten dengan keyakinan mereka dan patuh pada hukum dan patuh pada undang-undang serta hukum-hukumnya. Ini kerana jiwa mereka telah dicorakkan dengan cinta kepada kebebasan, memusuhi perhambaan serta pembatasan dan perhambaan. Seterusnya, dalil ke-10. Inna minal qurra'il ashrah man balagha dharwa fil arabiyyah wa kana fiha imaman yurhalu ilaihi wa yu'khadhu anhu wa lahu madhhabun khas bin nahwi wa ishtahara bihi wa ma dhalika kana fil qira'ah la yata'adda ma naqalahu an a'immatihi wa talaqahu an shuyukhihi wa law khalafa madhhabihi fil arabiyyah min ha'ula'il imam Abu Amr bin Ala al-Basri. Sesungguhnya daripada 10 imam qiraat itu telah mencapai tahap kemuncak bahasa Arab dan menjadi imam pada bidang tersebut, yang mana ilmu tersebut sampai kepadanya dan diambil daripadanya. Mereka mempunyai mazhab khusus dalam bidang nahu yang mana dia terkenal dengannya. Walaupun demikian, dalam bidang qiraat, mereka tidak membaca lebih daripada apa yang diambil dari gurunya dan apa yang dia terima daripada syekhnya. Bacaan mereka hanya bergantung sanad. Walaupun bacaan qiraat tersebut menyalahi mazhabnya dalam bahasa Arab. Antara imam 10 itu ialah Imam Abu Amr bin Ala al-Basri. Qala al-Asma'i, qala li Abu Amr, laula annahu laysa li an aqra'a illa bima quri'a laqara
كذا وكذا من الحروف كذا وكذا فكان أبو عمرو يخالف مذهبه في النحو اتباعا للأثر. Al-Asma'i berkata, Abu Amr berkata kepadaku, jika bukan kerana aku membaca kecuali apa yang dibacakan, nescaya aku membaca huruf begini, dengan cara begitu dan begini. Hal ini kerana Abu Amr membaca qiraat yang bercanggah dengan mazhab nahunya, kerana mengikut sanad periwayatan. Qala Ibnu Khalawayh fil Hujjah, adghamu Abu Amr wahdahu ar-ra' fi al-lam min yaghfir lakum wa ma shakiluhu fil Qur'an wa huwa dha'ifun 'inda al-basriyyin wa warada 'an al-Kisa'i mislu ma warada 'an Abi Amr. فكانت قراءته في بعض المواضع تخالف مذهبه في النحو. Ibnu Khalawah berkata dalam Al-Hujjah, Abu Amr sahaja yang memasukkan huruf ra ke dalam huruf lam dalam kalimah yaghfir lakum, dan seumpamanya dalam keseluruhan Al-Quran, sedangkan itu pendapat yang lemah dalam nahwu menurutnya. Diriwayatkan juga daripada Al-Kisa'i sama seperti yang diriwayatkan daripada Abu Amr. Maka bacaan Al-Kisa'i di beberapa tempat di dalam Al-Quran juga bercanggah dengan kaedah nahwu yang digunakannya. وليس هناك تفسير لذلك إلا أن هؤلاء الأئمة كانوا يستندون في قراءتهم إلى النقل والرواية لا إلى القواعد والدراية. قال سفيان الثوري ما قرأ همزة حرفا من كتاب الله تعالى إلا بأثر، وكان ليحيى ابن سلام اختيار في القراءة ولكن من طريق الأثر، وكان الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يختار من القراءات ما يوافق العربية والأثر جميعا. Tidak ada penjelasan mengenai hal ini kecuali para imam ini menyandarkan bacaan mereka kepada penukilan dan periwayatan, bukan kepada peraturan dan ilmu. Sufyan Ats-Tsauri berkata, Hamzah tidak membaca satu perkataan pun daripada kitab Allah Ta'ala kecuali apa yang diriwayatkan. Dan Yahya Ibn Salam mempunyai pilihan dalam membaca tetapi daripada jalan periwayatan juga. Dan Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam memilih bacaan yang sesuai dengan bahasa Arab dan juga periwayatan. Seterusnya, dalil ke-11, Ajma'al muslimuna ala tawaturi qira'atul a'immah al-ashrah wa thubutaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi tariqil qat'i wal yaqin. Wa tawatir kama 'arrafahu ulama'ul usul ittifaqu ta'ifah ala amrun tuhirul 'adah tawati'uhum 'ala al-kadhbi aw wuqu'ul kadhbi minhum sadafah. Umat Islam sebulat suara bersetuju tentang kemutawatiran bersambung sanad pada bacaan 10 imam qiraat, dan kesahihan mereka mengambilnya sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yakin dan pasti. Mutawatir sebagaimana yang ditakrifkan oleh ulama usul ialah kesepakatan satu kumpulan dalam sesuatu secara kebiasaannya mustahil bagi mereka bersubhat untuk berbohong atau pembohongan itu berlaku di pihak mereka secara kebetulan. واتفاقا فالمتواتر من الأخبار ما يرويه جماعة تهيل العادة تواتئهم وتوافقهم على الكذب أو وقوع الكذب منهم صدفة، واتفاقا عن جماعة كذلك من مبدأ السند إلى منتهاه، ويكون مستند الطبقة الأخيرة منه الحسي من مشاهدة أو سماع، فلا يتحقق التواتر إلا إذا وجد العدد الموصوف بما ذكر في كل طبقات من مبدأ السند إلى نهايته. Dan telah dipersetujui berita yang mutawatir adalah apa yang diceritakan oleh kumpulan yang secara kebiasaannya mustahil mereka berpakat dan bersetuju untuk berbohong, atau mereka berbohong secara kebetulan. Dipersetujui daripada ijma' juga dari permulaan rantaian sanad hingga ke penghujungnya, bahawa bergantung peringkat terakhir daripada itu kepada penglihatan atau pendengaran. Jadi mutawatir tidak tercapai melainkan wujud sebilangan yang diterangkan serta disebutkan dalam semua peringkat dari permulaan rantaian sanad hingga ke penghujungnya. فلو فقد هذا العدد في طبقة من طبقات السند انتفى التواتر، والمتواتر يفيد العلم لسامعه، وهذا المعنى متحقق في قراءة الأئمة العشرة وهم نافع بن أبي نعيم وأبو جعفر يزيد بن قعقع المدنيان وعبد الله بن كثير المكي وأبو عمرو بن علاء ويعقوب بن إسحاق البصريان وعبد الله بن عامر الشامي وعاصم بن أبي النجود وهمزة بن حبيب الزيات وعلي bin Hamzah al-Kisa'i wa Khalaf bin Hisham al-Bazzar al-Kufiyun. Jika bilangan ini hilang dalam salah satu peringkat rantaian sanad, mutawatir akan hilang. Mutawatir memberi manfaat ilmu bagi pendengarnya, dan makna ini ditegaskan dalam bacaan para imam 10, iaitu Nafi' bin Abi Nu'aim, Abu Ja'far Yazid bin Al-Qa'qa', dua imam dari Madinah, Abdullah ibnu Kathir al-Maki, Abu Amr bin Ala, Ya'qub bin Ishaq, dua imam daripada Basrah, Abdullah bin Amir al-Syami, Asim ibn Abi an-Nujud, Hamzah bin Habib al-Zayyad, Ali bin Hamzah al-Kisa'i dan Khalaf bin Hisham al-Bazzar al-Kufiyun. الخاتمة فقد روي قراءات هؤلاء الأئمة معظم الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوها ما فيه مشافهة ورواها عن الصحابة التابعون وأتباع التابعين ومن وهؤلاء القراء العشرة المذكورون، ورواها عنهم أمم لا تحصى كثرة وعددا في جميع العصر والأجيال، لم تخل أمة من الأمم ولا عصر من العصور ولا مصر من الأمصار إلا وفيه من الكثرة والكاثرة والجم الغفير والجمع الوفير من يروي قراءات هؤلاء الأئمة ويحذقها وينقلها لغيره إلى وقتنا هذا.
ولن تزال الأمم إن شاء الله تعالى على تعاقبها وتلاحقها وتتابعها تتعاهد هذه القراءات وترويها وتنقلها لمن بعدها وتقرأها وتقرئ بها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا مصداق قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.